Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat hari Ahad, selamat berhujung minggu. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana menonton. Saya bersyukur dapat live lagi. So, sebenarnya it's a bit orang kata time consuming juga menguruskan jadual dan juga memastikan saya buat live hari-hari. Dan sebenarnya perkara ini saya dah perhalusi daripada awal tahun ini. So saya dapati tak banyak kerja-kerja marketing di Padang untuk saya buat. Jadi ini adalah salah satu medium yang saya percaya boleh membantu saya reach kepada target audience saya. Okay, so terima kasih kalau tuan-tuan dan puan-puan sudi menonton dan saya cuba pastikan saya dapat buat setiap hari. Okay, so selalu saya buat live adalah tajuk tentang wanita hamil, wanita bersalin, berpantang. So hari ini saya nak sentuh tentang di luar daripada itu, iaitu bagaimana hendak meningkatkan kesuburan. Sebenarnya kalau nak ikutkan kan kalau katakan macam kita tengok husband and wife tu kalau dia baru mendirikan rumah tangga, so first year, second year okey lagi kan. So kemudian dah masuk 3 tahun dan sebagainya, you tahulah kita ni dalam masyarakat kita ni, kita kadang-kadang tak prihatin sangat. Jadi bila especially lah kan, selalulah kita dengar, oh balik kampung nanti siap lah kena tanya kan dengan saudara mara, kau ni bila nak dapat anak dan sebagainya. So bila bila kita ada anak seorang dan gap tu lama juga, dia akan kata bila nak dapat anak kedua dan sebagainya. Biasalah, itu semua biasa. Tapi bagi saya, kita tak kisah yang tu. Itu dia itu tenaga, bukan daripada tenaga kita. Yang kita concern, kita tengok sebab kalau pasangan suami isteri tu mereka membuat keputusan untuk tidak mendapatkan cahaya mata, sebaik saja mendirikan rumah tangga, it's okay. Sebab itu bergantung kepada mereka sendiri. Mereka yang decide about budget, about timing kan. Kemudian mungkin ada sedikit masalah kesihatan dan sebagainya. Okay, ada pula kadang-kadang pasangan jarak jauh kan dan sebagainya. So benda tu semua tak ada isu sebab as long as pasangan suami isteri tu dia tahu mereka berdua memang berhak untuk buat keputusan yang terbaik untuk masing-masing. So saya nak tekankan cuma dalam senario ada pasangan suami isteri yang dah berkahwin, mungkin lebih 5 tahun, 8 tahun dan 10 tahun sebagainya, tetapi masih lagi berusaha. Jadi kita kena lihat daripada situ dan cuba jangan pergi kepada topik yang sensitif untuk mereka sebab mereka ada hati dan perasaan. Siapa yang tak nak zuriat? Tujuan perkahwinan adalah untuk mendapatkan zuriat. Okay, so cumanya dalam konteks Melayu kuno lah kan, jika pasangan itu lambat mendapat cahaya mata, selalu beri tumpuan kepada isteri. So mungkin isteri ni mandul, isteri ni macam-macam lah, tak sihat, tak subur, terlalu sibuk, jadi mengabaikan keperluan rumah tangga dan sebagainya. So selalu pergi kepada isteri. Okay, tetapi alhamdulillah sekarang dunia dah moden, ni pun dah tahun 2021. Jadi masyarakat makin tahu bahawa it takes two to tango. Maksud dia tidaklah kalau suami isteri tu dia lambat mendapat cahaya mata, semua hal-hal masalah kesihatan di atas bahu isteri. Okay, dan kemudian kita pula dalam masyarakat kita selalu macam emphasize lah kan, sebagai ibu kepada anak lelaki, kita nak anak lelaki kita dapat anak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya jangan tengok daripada aspek itu, kerana rezeki memang pemberian Tuhan dan kita tidak tahu, mungkin faktor mereka merancang, mungkin faktor ekonomi dan sebagainya. Okay, so now go there. Jadi sebenarnya dalam perubatan moden, both husband and wife ada potensi untuk tidak subur ataupun mandul. Cumanya orang lelaki kebanyakan mungkin tidak mampu untuk mengakuinya, tapi ada sekarang saya rasa sangat terbuka, bersetuju untuk
membuat pemeriksaan kesihatan untuk dua-dua, suami dan isteri. Jadi tidaklah bila kita nak buat pemeriksaan kesihatan tu hanya isteri saja yang kena check, sebab sebenarnya kita tak tahu, mungkin kemandulan itu di sebelah suami atau sebagainya. Jadi saya kongsi saya kongsilah 7 cara untuk meningkatkan kesuburan. Ini untuk mereka yang sedang ikhtiar hamil ataupun dah ada anak dan mungkin gap sekarang anak dah lebih 5 tahun atau 10 tahun. Jadi kadang-kadang mengalami masalah kesuburan untuk hamil semula. Okay, so alright. Okay, so dikatakan juga kadar kesuburan itu tertakluk kepada faktor umur. Maksudnya semakin berusia semakin kurang subur lah. So technically memang kita faham tu kan. Jadi sebab itu kalau 20-an tu kalau berkahwin insyaAllah senang sikit lah nak mengembangkan zuriat. So mungkin kalau berkahwin di usia yang lewat ataupun sedang ikhtiar hamil pada usia yang sangat lewat, so mungkin ada cabaran dekat situ. Jadi kalau makin berusia tu makin kurang subur lah. Okay, secara teknikal lah. Okay, right. Kemudian, right. Kemandulan ditakrifkan untuk sebagai ketidakmampuan untuk hamil. Okay, sebagai ketidakmampuan untuk hamil. Okay, alright. Jadi bagaimanakah anda dan pasangan boleh meningkatkan peluang menimang cahaya mata? Okay, so ada pelbagai faktor yang menyumbang. So sebab saya tengok nota, okay. So ada 7 cara, saya boleh ringkaskan kat sini. Ada beberapa langkah lah, okay. Alright, yang pertama, ini memang obvious sebenarnya sebenarnya perkara ni terjadi pada saya juga. Sewaktu saya cuba hendak hamil, sebab anak saya yang kedua dan ketiga, dia punya gap 7 tahun tau. So masa tu, saya dah fikir, saya ingat yang saya akan dapat 2 anak je. Lepas tu, saya ada masalah masa tu cyst. So I pergi check dengan pakar. So cyst kita kena rawat, okay? Sebab pakar cakap kalau tak rawat saya mungkin tak boleh nak hamil lagi. So saya tanya, saya tak tahu pula benda tu kan. Tapi sebenarnya dia kata antara sebab you nak hamil, you kena kawal berat badan. Okay. So yang first one ialah jaga berat badan. Okay, so berat badan yang berlebihan akan mempengaruhi kesuburan. Okay, so itu betul. Sangat betul. Jadi bagi wanita, kandungan lemak boleh mempengaruhi badan untuk kitaran haid dia. Okay, so wanita berlebihan atau berkurangan berat badan mungkin mempunyai kitaran haid yang tidak menentu, this is facts, okay. Right, so sekaligus bila kitaran haid tu tidak menentu, maka orang kata kurang berovulasi lah, okay. Kurang peneluran tu dan boleh merendahkan peluang untuk hamil. So ini untuk wanita, okay. So lelaki yang berlebihan atau berkurangan berat badan pula cenderung mempunyai kepekatan sperma yang rendah, okay. Okay, manakala lelaki yang obese, maksudnya lelaki yang sangat gemuk, boleh dikaitkan dengan mati pucuk. So jadi kena amalkan gaya hidup yang sihat dan jaga makan dan bersenam selalu. So itu faktor nombor 1. Okay, saya pernah dinasihatkan untuk doktor untuk kurangkan berat badan jika saya ingin hamil lagi. So I didn't really macam kata connect benda tu kan, tapi sekarang saya melihat keberkesanan dia. Jadi jika kita terlebih berat atau terkurang berat, kita mempengaruhi kitaran haid kita. Jadi kita punya ovulation tak tetap. Jadi potensi untuk hamil tu rendah. Tapi untuk lelaki, right, dia akan mempengaruhi kepekatan benih itu. Kemudian kalau terlebih obese, dikaitkan pula dengan mati pucuk. So tak susahlah potensi untuk hamil. Itu yang pertama. Okay. So yang kedua ialah saya ambil kat sini, pengambilan kafein dan alkohol. Okay, pengambilan kafein dan alkohol boleh menjejaskan kesuburan. Okay, so bagi lelaki kalau ambil kafein ataupun alkohol, nafsu dan kualiti sperma mereka akan berkurang. Okay, jadi bila berkurang,
potensi untuk memberikan benih yang sepatutnya, yang berkualiti pun kurang. Jadi bagi wanita, pengambilan alkohol berlebihan menyebabkan peluang untuk hamil tipis dan mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk hamil. Okay, right. Pengambilan kafein lebih berlebihan iaitu lebih 500 gram sehari boleh membawa kesan negatif kepada tahap kesuburan wanita. Okey, so dalam satu kajian mendapati wanita yang minum 4 ke 7 cawan kopi setiap hari mempunyai hampir 80% peluang lebih tinggi untuk keguguran kandungan. Okey, jadi hadkan pengambilan alkohol dan kopi apabila sedang cuba hamil dan berhenti meminumnya serta-merta apabila sudah mengandung. Okay, so pengambilan kafein dan alkohol ni sangat mempengaruhi potensi untuk hamil, both side, okay, lelaki dan juga wanita. So kalau ada pasangan yang sedang cuba hendak hamil, boleh jauhkan dulu daripada pengambilan kafein iaitu kopi dan teh dan juga alkohol untuk yang bukan beragama Islam lah. Okay, so dia ada mempengaruhi kualiti kesuburan kita. Right. So yang ketiga ialah berhenti merokok. Okay, so lelaki yang merokok didapati mempunyai kualiti sperma dan kapasiti persenyawaan yang lebih rendah. Okay, bagi wanita, merokok menyebabkan kerosakan telur, menjejaskan proses persenyawaan dan penempelan. Okay, so satu kajian menunjukkan wanita yang kurang merokok iaitu 0 ke 10 batang sehari mempunyai kadar kehamilan yang lebih tinggi berbanding wanita yang banyak merokok. Wow. Okay, dan merokok semasa mengandung membahayakan bayi dalam kandungan. Okay, so yang ketiga adalah berhenti merokok untuk kedua-dua lelaki dan wanita. Jika anda sedang berikhtiar untuk hamil, lebih baik dihentikan sebentar kerana kualiti sperma yang kurang baik dan juga kebarangkalian persenyawaan tu tidak berlaku sangat tinggi. Okay, so ni untuk berhenti merokok. Right. Yang keempat, ketahui tingkap kesuburan. Okay, ketahui tingkap kesuburan ni macam kita punya kitaran lah. Okay, so dikatakan ovulasi. Ovulasi tu macam peneluran lah ya. Berlaku pada hari ke-14 dalam kitaran kita. Jadi tingkap kesuburan ni adalah 4 ke 5 hari sebelum ovulasi. Okay, so dekat situ kita boleh tengok kalender, kita boleh rujuk doktor, kita boleh dapatkan kit dan sebagainya, kit kesuburan ya. Okay, dan apa yang berlaku ialah kita perlu catat perubahan suhu badan kita untuk kita tengok bilakah tahap kesuburan kita. So with that, okay, bagi pasangan yang ingin mendapatkan zuriat perlu meningkatkan hubungan kelamin secara kerap pada waktu tingkap kesuburan, which is about 4 to 5 days before ovulations. Okay, so kiraan ni lepas 14 hari macam tu. Right, so yang ni boleh dapatkan pandangan daripada doktor pakar juga. Right, so maksudnya perlu kerap bersamalah. So mungkin potensi untuk hamil tu ada pada waktu di tingkap kesuburan. Maksudnya optimum dia 4 to 5 days before tahap kesuburan ataupun orang kata ovulation tu. Right, so cubalah insyaAllah mengetahukan. Right, so yang kelima ialah berhubungan intim yang berterusan. Yang ni saya selalu baca kalau macam kalau pasangan yang ada yang PJJ, so jarang berjumpa, jadi susahlah sikit nak hamil apa semua. So bagi anda yang sedang berusaha mendapatkan bayi, anda patut lebih banyak melakukan hubungan kelamin bersama suami, bersama pasangan lah ya. Dan hubungan ini mesti berterusan untuk memulihkan kitaran haid dan hormon. Kerana setiap perhubungan itu merembeskan hormon dan ini bagus untuk perubahan kimia dalam badan. Jadi dia membantu juga potensi untuk hamil tu lagi tinggi. Jadi ada orang dia mungkinlah ya, ada pasangan yang do it for the sake of responsibility. So dia pun tidak kerap atau tidak merasa closeness tu kan.
So mungkin susah sikit lah potensi untuk hamil. Okay. Right, so the best part would be kena berterusan. Okay, so selain daripada kita tengok yang tadi tu, waktu tingkap subur tu, kita buat berterusan. Okay, itu nombor 5. Nombor 6. Okay, nombor 6 dekat sini artikel ni dikata gunakan pelincir yang sesuai. Kerana ada sesetengah pelincir yang boleh memberi kesan kepada pergerakan dan juga fungsi sperma. So mungkin boleh dapatkan pengesahan daripada doktor pakar dan sebagainya lah untuk poin yang ini. Jadi pastikan pelincir tidak mempunyai sebarang agent spermicid iaitu yang boleh membantutkan pergerakan sperma. Okay, right. So setengah pelincir semula jadi juga tidak sesuai seperti air liur dan juga minyak zaitun. So kena dapatkan pelincir yang mesra sperma di farmasi ataupun dapatkan pandangan daripada pakar. So itu yang ke-6. Okay, kalau salah pilih pelincir pun akan membantutkan pergerakan sperma. Right. So yang ke-7. Saya suka poin ni. Carilah ketenangan. Okay, carilah ketenangan. Tekanan dan kemurungan juga boleh menyebabkan kemandulan. Ini kita stres, kita stres tu. Jadi tekanan boleh menjejaskan kualiti sperma lelaki dan mengurangkan peluang hamil untuk wanita. Tekanan juga menyebabkan kitaran haid tidak teratur, sekaligus menjejaskan peluang hamil. So kajian menunjukkan hubungan antara tekanan dan kemandulan tu ada. Okay, so maksudnya semakin kita hidup dalam tekanan, kita semakin berpotensi untuk kurang subur. Jadi bila kita kurang subur tu, potensi untuk hamil tu rendah. Okay, so kena kawal tekanan dengan tenang. Dan kalau perlu, dapatkan sokongan pakar. So sebab tu selalu kita katakan pergilah orang kata honeymoon, bermula madu kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Kerana itu nak memastikan hubungan yang sentiasa rapat, sentiasa intim dan mengurangkan ketenangan. Okay, of course sekarang kita fikir sebab COVID ni kan, sebab PKP lah, lockdown ni. So mungkin kita tak dapat lah nak pergi orang kata gateway lah kan, pergi mana-mana pusat pelancongan untuk bercuti. Jadi kita kena tukar environment dalam rumah kita seolah-olah seperti dalam resort. Okay, dengan dekor yang cantik, dengan wangi-wangian. So mungkin menambahkan mood. Jadi kita nak tenang. Bila kita tenang, kita tidak rasa tertekan dan potensi untuk hamil tu tinggi. Okay, so of course obviously kalau perkara ini sukar, jadi pasangan suami isteri kenalah mendapatkan nasihat pakar. Okay, sebab kita tak ada gunanya kita nak menyalahkan antara satu sama lain, isteri tak subur, suami tak subur dan sebagainya, ataupun kaitkan dengan genetik, keturunan dan sebagainya, sehingga kita melakukan pemeriksaan kesihatan dan itu yang akan mengesahkan situasi kesihatan kita. Jadi kita tak adalah nak menyalahkan masing-masing ataupun menyalahkan diri sendiri. So bagi saya suka kalau perkara ini diselesaikan mengikut kaedah perubatan, iaitu mendapatkan pandangan pakar, membuat pemeriksaan, banyak ya tes-tes yang boleh diuji untuk mengesahkan tahap kesuburan suami dan isteri ya bersama-sama, dan juga boleh dapatkan banyak-banyak lagi lah pandangan dan nasihat daripada pakar. Kemudian selepas itu hamil ini adalah kerjasama dua pihak. Dia tidak boleh nak menyalahkan satu pihak sahaja sebab kita tak tahu, rezeki adalah dalam genggaman Tuhan dan apa yang kita perlu buat ialah berdoa dan juga ikhtiar kan. So tak adalah nak menyalahkan, dan saya tahu ramai kami pun dekat Pantang Plus setiap hari ramai sangat bertanya bagaimana hendak hamil. Bagaimana ingin cepat hamil, kerana hamil dan mendapat zuriat tu adalah ultimate, adalah orang kata sempurna seorang suami dan isteri tu, sempurna rumah tangga kerana memiliki zuriat. Okay, so kami faham yang itu. Jadi kemungkinan gaya hidup sekarang kita sangat stres, kemungkinan. Okay, so sekarang ni dengan lockdown dan sebagainya, kita dalam ketidakpastian tentang nak cari rezeki kan. So mungkin ada yang terjejas dan sebagainya. Jadi benda ni semua menambahkan tekanan.
right? Jadi usaha untuk mendapatkan zuriat tu makin perlahan. Okay, dan sepatutnya sebagai insan yang percaya dengan takdir, kita kena yakin dan kita kena berdoa semoga nasib yang baik itu menyebelahi kita. Okay, so itu perkongsian saya tentang 7 cara meningkatkan kesuburan. Jadi tidak adalah keluarga ataupun pasangan tu saling menyalahkan satu sama lain, dan kadang saya pelik lah kan, daripada kita menyalahkan satu sama lain, lebih baik kita membuat pemeriksaan dan mengesahkan keadaan kesihatan kita. Kita tak tahu tu. Okay, so come let's face this together, and then dengan hati yang terbuka kita membuat pemeriksaan kesihatan. That is best, right? Okay, jadi 7 cara meningkatkan kesuburan. Yang pertama, jaga berat badan. Nak hamil kena jaga berat badan. Okay, so obese menyebabkan potensi kita hendak hamil tu makin kurang, dan saya mengalaminya. Okay, saya mengalaminya, jadi saya setuju dengan fakta itu. Yang kedua ialah jauhkan pengambilan kafein dan alkohol kerana dia boleh merendahkan kualiti sperma. Okay, both sides, so for both men and women. Okay, kemudian yang ketiga, berhenti merokok juga adalah impak yang besar. Jadi jika suami isteri ni ingin hamil cepat, mungkin tinggalkan dulu merokok ni dan tengok. Okay, sebab kadang-kadang setengah orang dikata apa tau, orang lain merokok subur je kan anak dia. Tak, bila berlaku kat kita maka kita kena tengok balik kita punya latar belakang dan gaya hidup kita. Okay, so yang keempat, ketahui tingkat kesuburan ataupun orang kata kitaran ovulasi. So perlu bersama dan kerap bersama 4 ke 5 hari sebelum ovulasi. Right. Kemudian yang kelima, perhubungan intim mestilah berterusan. Okay, so janganlah buat out of the context of responsibility saja. Okay, sebab kita nak usaha dan nak ikhtiar kan nak dapat zuriat. Right. Yang keenam, ada setengah pelincir sewaktu bersama boleh merendahkan kualiti sperma, pergerakan kualiti sperma. So dapatkan pelincir yang mesra sperma, dan ini boleh didapati di farmasi ataupun berjumpa dengan pakar. Okay, dan yang ketujuh, cari ketenangan. Kalau dah kepala serabut macam mana? Okay, kita kalau kepala serabut apa pun tak boleh buat. Semua benda buat rasa tak sedap hati. Okay, so we don't want that. Jadi tak ada orang yang boleh berikan ketenangan itu, kita yang kena cari. So kalau dalam keadaan lockdown ni, mungkin kita convert lah rumah kita nampak macam resort-resort sikit, style-style yang percutian tu, dan boleh membangkitkan mood. Okay, jadi tak adalah rasa serabut sangat. Okay, sebab semua orang melalui ini, bukan perempuan seorang saja. Saya tahu ramai sangat pasangan yang ingin mendapatkan zuriat kerana kita menerima hampir setiap hari pertanyaan tentang bagaimana ingin cepat hamil. Okay, so topik ni adalah sangat relevan kepada semua orang. Okay, jadi jangan hukum diri sendiri sebelum kita tahu kedudukan sebenar kesihatan kita. Okay, jadi untuk suami perlu sokong dan terbuka untuk menjalani pemeriksaan itu. Kerana tidak guna nak salahkan isteri, adakah isteri yang mandul ataupun suami yang mandul. So kita tak tahu. Okay, jadi kita cari ketenangan. Kita bila tenang, okay, kita buat sesuatu dengan mood yang berbeza, perasaan yang berbeza. Okay, so insyaAllah sebab Allah menurut sangkaan hamba dia kan. Jadi mana tahu dalam musim PKP ni kena lockdown, tak pergi mana-mana, nampak je muka suami mak nampak je muka isteri. So semoga ikhtiar untuk mendapat anak itu dimakbulkan. Right, so yang penting kena tenang, jangan ribut-ribut. Right, akhirnya apabila kita tidak berjaya semua ini, langkah ni, saya sangat sarankan pergi berjumpa dengan pakar. Kedua-dua suami dan isteri, sebab hanya pakar saja yang boleh buat pemeriksaan. Okay, jangan jumpa yang selain daripada itulah. Jumpa pakar sakit puan, pakar perbidanan, pakar sakit tuan. Just go and see the pakar. Okay, so kita tak boleh nak selesaikan sendiri dengan membuat sesuatu berdasarkan research dekat Google saja. It doesn't work that way, okay? Right, so it doesn't work that way. So trust me, right? So apabila 7 cara yang saya kongsikan tu
tidak berjaya ataupun memang lambat, jadi bagi saya pergi berjumpa pakar kerana pakar ada banyak cadangan, pakar ada banyak nasihat untuk dikongsikan kerana pakar melihat terlalu banyak kes ni. Okay, right. Itu saja perkongsian saya untuk hari ini. So saya hendak ucapkan happy total lockdown. So bermula 1 hari bulan 6 kita akan lockdown. So please prepare yourself. This is something serious. All of us yang kena bersama-sama bersatu hati untuk memerangi wabak COVID. Okay, so jaga kesihatan dengan sangat baik. Jaga pengambilan makanan, ambil makanan yang sihat-sihat. Saya tahu kita duduk di rumah, kita scroll, kita order entah apa-apa. Jadi kena tengok juga keperluan untuk kesihatan. Okay, so kemudian saya nak minta jika puan-puan dan tuan-tuan boleh daftarkan diri untuk vaksin, kita sama-sama membentuk dipanggil herd community kan. Kita buat bahagian kita. Okay, so saya doakan semua usaha tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan. Untuk pasangan yang sedang berusaha hamil, saya doakan semoga makbul doa dan permintaan itu dan tuan-tuan dan puan-puan hamil dalam musim total lockdown ni. Okay, so jangan lupa jarak ya, jangan lupa jarak, tak mau kontak-kontak close ni. Okay, so stay safe, stay at home, stay strong, take care, dan kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.